Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perspektif Antara Pos menemui anda lebih awal minggu ini kerana perkembangan mendadak dalam lanskap politik tanah air susulan keputusan Mahkamah Persekutuan bersabit kes liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagaimana yang kita maklum, Mahkamah Tertinggi Negara mengekalkan hukuman penjara 5 tahun ke atas Anwar selepas mendapati beliau bersalah di atas tuduhan meliwat bekas pembantunya Saiful Bukhari Azlan pada 2008. Keputusan itu tentunya memberikan impak kepada masa depan Anwar sebagai seorang yang mewarnai sejarah politik negara baik semasa beliau di dalam kerajaan ataupun semasa menerajui pembangkang. Ia juga memberi kesan kepada nasib Pakatan Rakyat dan menimbulkan persoalan sama ada jangka hayat pakatan itu kini di hujung tanduk berikutan perbalahan dalaman yang mencengkam DAP dan PAS sekian lama. Kita ikuti laporan yang disediakan oleh saya bersama Wan Anis Iliani, Wan Muhammad Azhar. Demokrasi dan keadilan, semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita doa. Untuk keadilan, saya anggap kawan-kawan dapat perkuatkan dan dalam Pakatan Rakyat bersama PAS DAP seperti mana muafakat kita, kekuatan pakatan itu harus dipelihara dan jangan membenarkan sesiapa untuk menggugat dan melemahkan kekuatan kita. Tapi kita percaya kalau kita yakin dengan dan istiqamah dengan perjuangan ini, harga yang kita harus bayar. Kerana kita berdepan dengan sistem yang sangat korup dan rasuah dan zalim. Dan tidak siapa menjangkau seorang yang nak sampai menjangkau 70 tahun buat begini. Tetapi untuk masa depan negara kita, untuk anak-anak muda, saya dapat sabar, alhamdulillah, ada kekuatan. Cuma doa supaya kesihatan baik dan tidak didera seperti mana pengalaman yang lalu. Assalamualaikum. Disabit kesalahan meliwat dan dihukum penjara 5 tahun, Anwar melihat dirinya sebagai mangsa konspirasi politik yang membabitkan badan kehakiman negara ini. Status Anwar dalam kancah politik negara mudah menutup rintihan pihak lain yang juga menuntut keadilan dan kebenaran sepanjang 7 tahun yang lalu. Now I know that justice has finally been done, so I am professionally satisfied with the result today. But it gives me no pleasure because a young man's life has been wrecked, changed forever. Now, yet Anwar Ibrahim himself chose to give no more than a statement to the dock. Unlike his victim, he refused cross-examination. This was his right under the law. But the right he used to attack the prosecution, the judges and his former colleagues in government. Keputusan mahkamah hari ini merupakan kemuncak kepada perbicaraan yang bermula pada tahun 2009 di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, kemudiannya di Mahkamah Rayuan dan kini di Mahkamah Persekutuan Putrajaya. Kes ini lebih 70 kali ditangguhkan atas pelbagai alasan dan keputusan pada hari ini juga menjadi penutup tirai kepada salah satu perbicaraan yang paling panjang dalam sejarah perundangan tanah air. Sepanjang tempoh tersebut, Anwar banyak kali membuat kenyataan-kenyataan yang mempersoalkan kewibawaan dan maruah badan kehakiman itu sendiri. Apakah di negara yang merdeka dan berdaulat kita boleh terima kenyataan mahkamah itu tidak lagi bebas? Saya harap bebas. Mahkamah bebas dan saya bebas. Justru tidak mengherankan apabila Anwar menggunakan kata-kata agak kesat dalam mahkamah dan kepada panel 5 hakim yang dipimpin oleh Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria. Mereka dituduh bersekongkol dengan pemimpin kerajaan untuk menjatuhkan beliau. Anwar juga menuduh mereka sebagai membunuh kebebasan badan kehakiman. Malangnya, sistem kehakiman negara ini tidak memberi ruang untuk Arifin dan panel hakimnya menjawab terus tuduhan dan kata-kata kesat yang dilontarkan oleh Anwar. Anwar gagal membuktikan ada korporasi, sebenarnya apa yang Anwar andaikan dalam hujah hadis itu tak diterima oleh mahkamah. Persepsi mereka dah selama ni lah memang mereka mengatakan bahawa
bahawa mahkamah kita tidak impartial, mahkamah kita di bawah telunjuk BN, itu tuduhan daripada dulu sama sajalah. Itu tuduhan itu saya rasa memang boleh kita anggap sebagai satu tuduhan biasa yang dilemparkan kepada modal lain. Mereka hanya dibenarkan memberikan penghakiman kepada rayuan Anwar untuk membatalkan keputusan Mahkamah Rayuan yang mendapati pembangkang itu salah atas tuduhan meliwat bekas pembantunya Saiful Bukhari Azlan pada tahun 2008. Membaca penghakiman itu, Arifin berkata beliau dan 4 hakim lain bersetuju pensabitan Anwar itu berasas kerana mendapati Saiful adalah saksi yang kredibel meskipun diasak oleh pasukan peguam Anwar ketika memberi keterangan. Bukti-bukti dan keterangan berkaitan DNA air mani Anwar di dalam dubur Saiful adalah berwibawa dan tidak tercemar. Anwar gagal memberikan bukti yang boleh dipertimbangkan oleh mahkamah untuk menyokong dakwaan bahawa beliau adalah mangsa konspirasi politik. 3 perkara berkenaan menjadi asas kepada keputusan Mahkamah Tertinggi Negara untuk mengekalkan keputusan Mahkamah Rayuan bagi mensabitkan Anwar di atas tuduhan meliwat Saiful. Panel 5 hakim kemudian terpaksa menimbang permohonan pendakwa raya untuk menambah hukuman penjara Anwar kepada sekurang-kurangnya 6 tahun. Meskipun dihentam oleh Anwar sebelum menjatuhkan hukuman, 5 hakim berkenaan bersetuju hukuman penjara 5 tahun dikekalkan dan menolak permohonan pendakwa raya. Maka berakhirlah perbicaraan yang bermula di Mahkamah Seksyen pada tahun 2009 dan melalui proses Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan Negara. Sudah tentu keputusan mahkamah hari ini akan dikupas oleh pelbagai pihak dan ia tidak akan berpaksi kepada tuduhan Anwar semata-mata. Persoalan yang pasti berlegar adalah apa jadi dengan saksi-saksi yang pernah dijanjikan oleh peguam bela Anwar yang boleh membuktikan Anwar tidak berada di kondominium terbabit ketika kejadian itu berlaku. Begitu juga sama ada strategi Anwar memberikan keterangan daripada kandang tertuduh membawa padah ke atas dirinya. Dengan memilih untuk memberi keterangan daripada kandang saksi, Anwar menafikan peluang untuk pendakwa raya menyoal balas terhadap penafian beliau di atas tuduhan meliwat itu. Namun, itu semua sejarah yang tidak mengubah hakikat Anwar dipenjarakan 5 tahun. Hukuman itu bermakna Anwar terpaksa berundur sebagai Ketua Pembangkang, Ahli Parlimen Permatang Pauh dan Ketua Umum PKR. Pilihan Raya Kecil Permatang Pauh sudah pasti akan menyaksikan pertarungan sengit antara PKR dan UMNO. Anwar sendiri menyampaikan amanat ini kepada pengundi kawasan tempat lahirnya minggu lalu. Saya hanya boleh pesan bersaudara, jagalah kekuatan kita. Ini markas kita. Jangan bagi kawang ambil alih dan kacau. Datuk Saifuddin Nasution, bekas Setiausaha Agung PKR dan kenalan rapat Anwar diwar-warkan menjadi calon untuk mempertahankan Permatang Pauh yang dilihat sebagai kubu terkuat PKR. Apapun, tumpuan paling utama bukan peluang PKR mengekalkan kerusi Permatang Pauh atau siapa menggantikan Anwar sebagai Ketua Pembangkang. Persoalan utama ialah impak Anwar dipenjarakan ke atas Pakatan Rakyat. Selepas keputusan mahkamah hari ini, persoalan utama adalah masa depan Pakatan Rakyat itu sendiri. Apakah DAP, PAS dan PKR mampu merapatkan saf untuk sekali bergerak ke masa hadapan? Atau Pakatan Rakyat akan menerima nasib yang serupa sebagaimana Barisan Alternatif pada tahun 1999? Pakatan Rakyat kini menerima ujian yang paling getir sepanjang 7 tahun penubuhan mereka di sebalik kejayaan 2 pilihan raya yang lalu. Tidak dinafikan selama ini Pakatan Rakyat banyak bersandarkan kepada ketokohan Anwar untuk meleraikan pelbagai masalah dalaman Pakatan Rakyat. Namun sejak pilihan raya 2013, keupayaan Anwar itu terhakis dan perbalahan di antara PAS dengan DAP dan PAS dengan PKR semakin membuak.
Perbalahan bukan sahaja berpaksi kepada perbezaan pendapat mengenai agenda hudud PAS tetapi menjurus kepada isu-isu kepimpinan. Saya fikir dalam konteks Anwar tu saya rasa tak akan beri apa-apa impact lagi lah. Sama ada dia masuk dalam ataupun dia keluar. Pada saya, orang melihat sekarang ini Anwar tidak lagi merupakan satu faktor yang begitu penting dalam politik Malaysia, kerana politik Malaysia ini boleh pergi ke depan sama ada Anwar ada ataupun tidak ada. Krisis jawatan Menteri Besar pada tahun lalu di Selangor melagakan PAS dengan PKR dan DAP pada tahap yang begitu buruk. Ia menjejaskan hubungan pribadi Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang dengan Anwar dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Saya tidak bersedia nak bawa ahli-ahli PAS ke dalam neraka jahanam. Oleh kerana itu kita perlu campur tangan dalam masalah ini. Jangan pandang ringan, pandang mudah nak pergi begitu saja. Ada amanahnya. Jangan ini strategi politik. Mesti lihat amanah dan redha Allah. Ini mesti lihat dan kita mesti faham. Ini pula walaupun kita majoriti takut tak dapat, curi wakil rakyat kita, beli wakil rakyat. Ini ke etika kita bertahaluf. Kita tidak memandang ringan dua wakil rakyat yang sanggup menyeberang, yang jadi broker, yang jadi barwa, semua ada. Saya dimaklumkan oleh sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Zaharuddin Muhammad, ada suatu bentuk serangan-serangan hendak yang dilakukan ke atas pribadi Presiden PAS Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dan juga Yang Mulia Haji Idris, bahawa mereka inilah yang mempertahankan Tan Sri Khalid Ibrahim disebabkan kepentingan pribadi. Serangan itu dilakukan secara serangan hendak menggunakan sebuah akhbar internet, dan perkara itu telah diambil tindakan oleh Ustaz Zaharuddin merujuk siapakah wartawan yang telah melakukan serangan-serangan seperti itu, dan wartawan itu memaklumkan bahawa serangan itu datang daripada inner circle ataupun orang-orang sekeliling Ketua Umum KKR. And that's why it's important that if that is the system, he must attend PR Leadership Council meetings so that we can make decisions, we can keep promises, we can fulfill commitments. So long as he stay away from PR leadership meetings, then it is very difficult for PR to function as a whole entity. Oh, dia tak berhak menentukan saya hadir atau tak hadir. Pun amanah saya lah nak hadir tak hadir. Saya bukan anak murid sekolah. Saya tak bergantung dengan sesiapa saya nak hadir. Saya lebih banyak hadir mesyuarat daripada lingkungan ini. Dengan latar belakang sedemikian, Anwar gagal mengatur mesyuarat pimpinan tertinggi Pakatan Rakyat sejak Oktober lalu. Namun, 2 hari sebelum keputusan mahkamah diketahui, Hadi dan Guan Eng bersetuju untuk menghadiri mesyuarat berkenaan. Namun, tidak ada kesepakatan dalam isu-isu yang menjadi punca perbalahan. Pakatan Rakyat juga akan terus meraihkan perbezaan pendapat di antara parti-parti Pakatan Rakyat. Mesyuarat bersetuju untuk mengadakan mesyuarat khas bagi membincangkan dan merangka penyelesaian menyentuh isu-isu enactment jenayah syariah 2 dan pilihan raya pihak berkuasa tempatan. Persoalannya, siapa yang akan mengambil teraju Pakatan Rakyat dan menguruskan isu-isu yang menjadi punca perbalahan? Pakatan Rakyat perlu mencari seorang yang merintis kepentingan parti untuk meniti onak-onak duri perjuangan Pakatan Rakyat.
Jika diimbas kepada sejarah Pakatan Rakyat, Anwar seharusnya dipuji kerana berjaya menyatukan kembali DAP dan PAS yang sebelum ini gagal melalui barisan alternatif pada suatu ketika dahulu atas alasan perbezaan ideologi yang amat ketara. Dan kali ini faktor yang sama membelenggu DAP dan PAS dan sepanjang 7 tahun ini Anwar sendiri gagal menyelesaikan masalah tersebut, malah Anwar gagal untuk mendapat mandat PAS untuk menjadi Perdana Menteri sekiranya Pakatan berjaya menakluki Putrajaya. Itu yang menjadi isu utama, because selama ni kita lihat Anwar memainkan peranan supaya pergeseran antara kedua-dua ni tidak meruncing sampai membawa kepada pecah belah. Itu peranan Anwar dulu. So sekarang ini, sementara kita ada berdepan dengan masalah siapa yang akan mengambil tempatnya sebagai ketua opposition dan menjadi pemimpin Kementerian Pakatan ni, persoalan siapa yang boleh mendamaikan dua puak ni, yang ini sukar bagi kita mencari ganti. Pada saya, pada ketika ini belum ada lagi kandidat yang boleh tampil setanding dengannya mendamaikan antara puak DAP dengan puak PAS. Sejak bulan lalu, Anwar memulakan jelajah beliau di seluruh negara dengan menanamkan keyakinan bahawa Pakatan Rakyat akan terus maju meskipun beliau di dalam penjara. Siri jelajah itu bagaimanapun tidak berjaya menarik hadirin dalam jumlah yang pernah disaksikan pada tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan rakyat sudah laih dengan beliau dan dengan politik itu sendiri. Kebolehan berpidato Anwar tidak lagi cukup untuk menjamin lambakan hadirin dan sokongan untuk Pakatan Rakyat. Anwar akan terus menjadi wajah Pakatan Rakyat untuk sekian lama lagi, namun Pakatan Pembangkang itu terpaksa mencari penawar baru jika mahu kekal sebagai sebuah tonggak politik pada pilihan raya ke-14. Apakah konvensyen Pakatan Rakyat pada Mei nanti menjadi pentas solidariti buat DAP dan PAS atau sebaliknya? Apakah DAP dan PAS mampu mengenepikan perbezaan politik masing-masing untuk bekerjasama dalam kerangka Pakatan Rakyat? Matlamat itu mungkin sukar dicapai tanpa Anwar. Namun, DAP dan PAS sebelum ini pun sering bertelagah dalam pelbagai isu, contohnya dalam isu hudud dan pilihan raya kerajaan tempatan. Pakatan Rakyat kini berdepan dengan satu perjalanan yang kian mencabar. Sekian paparan perspektif Antara Pos kali ini. Antara Pos akan memaparkan perkembangan seterusnya bersabit masa depan Pakatan Rakyat tanpa Anwar di sisi mereka. Teruskan melayari antarapos.com untuk pelbagai info terkini. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.